Tajuk yang kita ketengahkan hari ini adalah berkenaan dengan amanah dan ibadah. Jadi alhamdulillah bersama kita pagi ini untuk memperkatakan mengenai dengan tajuk kita ialah Yang Mulia Tuan Haji Abdul Aziz bin Haji Abdul Rahman, merupakan pegawai eksklusif Darussalam Haji dan Umrah. Jadi assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah, masih menyesuaikan waktu dengan jet lag. Alhamdulillah. Jadi kita ni pun baru saja selesai ya mengikuti musim haji bagi tahun 1446 Hijrah. Belum terlambat rasanya untuk kita ucapkan selamat pulang ke tanah air. Terima kasih. Ya, buat Tuan Haji Abdul Aziz, begitu juga dengan rakan-rakan yang lain dan pegawai-pegawai yang bertugas ya pada musim haji tahun ini dan para jemaah haji negara Brunei Darussalam. Jadi selamat kembali ke tanah air. Kita doakan mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga ya. Jadi sebelum kita memulakan ruangan wawancara ini, kita ingin bertanyakan nih kepada Tuan Haji Abdul Aziz. Tahun ataupun musim haji tahun ini 1446 Hijrah ini, adakah ini kali pertama Tuan Haji dihantar untuk mengiringi rombongan haji negara Brunei Darussalam? Silakan Tuan Haji. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadinya sebelum menjawab persoalan yang ditanya tu, pertama kali ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak RTB kerana menjemput untuk menghadiri wawancara pada hari ini. Sama-sama. Dan alhamdulillah berbalik kepada soalan yang ditanya mengenai berapa kali tu kerana antara tu. Alhamdulillah pada tahun ini adalah kali kelima saya dihantar untuk menjadi pegawai pengiring haji untuk menemani para jemaah kita ni untuk menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah ya. Jadi 5 kali kelima bermaksud ini bukanlah perkara baharu ya bagi Tuan Haji sendiri untuk mengiringi menjadi pegawai ya rombongan haji bagi tahun 1446 Hijrah ini. Dan ramai di antara kita begitu juga yang mengikuti perbualan kita pada pagi ini, perkongsian pagi ini, ingin mengetahui ini. Sebenarnya pada musim haji setiap tahun yang datangnya pada bulan Zulhijjah sebegini ya, apa sahaja persiapan-persiapan yang dilakukan bagi memastikan kelancaran pekerjaan ibadah haji itu sendiri, khusus daripada Darussalam Haji dan juga Umrah ini? Silakan Tuan. Okay, alhamdulillah. Kalau kan dibuat secara keteperincian mengenai persediaan yang dibuat, boleh menjadi satu buku tu banyak tu katanya. Jadi yang perlu diketengahkan mengenai dengan persediaan itu, ia berkaitan dengan pengurusan, iaitu pengurusan pasport jemaah, pendaftaran, kemudian membuat perundingan dengan pihak-pihak berkenaan di Arab Saudi. Banyak sebenarnya, tapi semua ini dapat digarapkan dalam 3 komponen penting. Yang pertama, dari segi pengurusan, itu pengurusan hotel, pengurusan bas, itu pengangkutan, dan pengurusan kemah ketika berada di Arafah dan Mina. Dan yang kedua adalah logistik. Logistik itu mengenai dengan keberangkatan jemaah. Pukul berapa diorang berjalan, sampai diorang pukul berapa, and then mengatur jemaah itu macam mana. And then yang ketiga adalah, ini yang paling penting, pasal inilah tujuan utama jemaah tadi ke sana, iaitu menerapi ataupun membuat kelas-kelas ataupun halakah-halakah supaya diorang itu dalam rangka untuk penambahbaikan apa yang diorang dapat dipelajari di Brunei. InsyaAllah apa yang kami buat di Saudi itu adalah sebagai satu nyolang untuk menggilap lagi apa yang diorang pahami tentang haji sebelumnya. 3 komponen penting ya. Apa tadi? Logistik, pertama pengurusan, logistik dan juga kelas-kelas yang dibuat penerapan tentang ibadah haji. Ibadah haji ini tadi ya. Para jemaah haji negara Brunei Darussalam kita ni berada di tanah suci untuk berapa hari tempoh lamanya tu daripada bermulanya berangkat dari negara Brunei Darussalam? Secara standardnya yang telah ditetapkan oleh kerajaan kita ni, ianya merangkumi dalam masa 30 hari, sebulan. Sebulan mereka berada di sana ya. Terpulang 10 hari di Madinah dan bakinya menghabisi masa diorang beribadah selama 20 hari di Mekah. Jadi dari sudut logistik ini tadi bermakna selama 30 hari ini sudah pun disusun atau tercara ataupun jadual apa yang bakal mereka laksanakan di sana. Agar ianya semua urusan mereka itu
lancar. Memandangkan seorang pengurus dan juga sekaligus menunaikan ibadah umrah. Saya percaya banyak saja cabaran-cabaran yang menunaikan haji, maafkan saya, yang melakukan perkara sedemikian. Mungkin ada saja cabaran-cabaran yang dihadapi. Mungkin dapat dikongsikan. Okey, bercakap tentang cabaran ini, tiap-tiap tahun memang akan ada cabaran. Seperti mana kita ni pun tahu, bumi mana yang tidak ditimpa hujan. Cabaran itu sentiasa saja ada. Tapi alhamdulillah berbekalkan dengan pengalaman yang sebelum-sebelum ini, ia dapat dihadapinya dengan tuntasnya orang kita ni, dapat dihadapi dengan baik. Dan juga memang perkara ini bukan sekadar mengatur saja, pihak pengurusan juga kadang-kadang akan memikirkan sebarang kontingensi yang akan datang kalau sekiranya jika perkara ini berlaku, masalah ini berlaku, sekiranya jemaah yang dah dapat berjalan jam ini, pukul berapa kita ni dapat uruskan. Apatah lagi kami di sana tu bukan saja kami yang mengontrol kenderaan kami di sana, tetapi kami perlu berhubung lagi dengan pihak maktab untuk membagi tahu yang kami akan keluar sekian jam ini dari hotel, sekian-sekian jam ini dari hotel ini untuk sampai ke Madinah ataupun untuk sampai ke Mekah ataupun berjalan dari hotel untuk menuju ke Arafah ataupun Mina. Jadinya ia memerlukan orang kesinambungan dari pihak kami juga dan juga dari pihak maktab yang berada di Arab Saudi. Cabarannya tu bukan sekadar dari logistik, tapi dari untuk mengawal selia jemaah itu pun perlu kami jaga juga. Terutamanya apabila sudah masuk hari kemuncak, itu hari Arafah dan juga Mina. Tapi semasa pulang dari Arafah itulah yang benar-benarnya orang menguji kami punya ketahanan kami, macam mana kami mengendalikan jemaah. Kan di sana tu kita ni tahu bukannya 1,000-2,000 orang yang datang. Bukan cuma orang Brunei saja yang datang ke sana. Orang dari pelosok dunia pun datang ke sana. Kita bayangkan dalam 2 juta yang datang ke Masjidil Haram, jemaah kita ni pun sama-sama untuk melakukan tawaf. Jadinya sebelum melakukan tawaf tu kami perlu menyusun beberapa strategi untuk supaya jemaah tu indah kami terlepas pandang durang, sekiranya terdurang terpisah daripada kumpulan, apa yang perlu dibuat, apa yang perlu dilakukan oleh para jemaah. Dan dua pernah juga ada beberapa orang bukan kisah, beberapa kisah ada jemaah tersesat. Pasal terpisah dari grup, selesai, kemudian indah tahu jalan balik. Tapi alhamdulillah kami dapat mengatasinya dengan tenang lah. Ada setengah jemaah tu, diorang akan membawa handphone diorang. Diorang cuma indah tahu jalan balik, diorang telefon di mana bis kita. Kami cuma akan tanya di mana diorang masa ini, kami akan mengatur tempat diorang. Bis kita bayangkan dalam ramainya 2 juta orang itu mencari jemaah kita ni. Betul. Itu adalah salah satu pengalaman yang sangat luar biasa sekali ya. Apabila ianya berlaku cabaran-cabaran sebegini. Memandangkan lagi sebahagian daripada para jemaah ada yang buat pertama kalinya menunaikan ataupun mengerjakan ibadah hajian ya. First time-nya orang baru turun ke tanah suci, umrah pun tidak pernah, tarus haji. Jadi apa cabaran-cabaran yang pada kebiasaannya Tuan Haji alami untuk mereka yang baru saja mengerjakan ibadah haji ini? Okey. Untuk baru yang pertama kali mengajarkan ke sana, haji ke sana tu, ada setengah diorang ini, diorang akan macam timbul banyak persoalan. Apa yang perlu akan dibuat. Kemudian melihat dalam TV keadaan jemaah ke sana tu ramai, diorang takutkan ke masjid pasal diorang takut sasat. Itu yang pertama. Yang kedua, ditambah lagi dengan cuaca yang panas. Kerana cuaca di sana tu boleh saya anggarkan dalam 47 ke 55 degree Celsius. Masya-Allah. Jadi diorang takutkan ke masjid, takut dia kejumpa jalan masjid panas apa, so diorang lebih selesa untuk di hotel. Jadi diorang ni dibagi nasihatlah, dibagi rangsangan supaya diorang itu akan lebih memanfaatkan waktu diorang sana tu untuk turun ke Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah. Apatah lagi peluang ini cuma datang, kita ni indah tahu bila lagi akan datang ke sana. Betul. Itu sajalah antara rangsangan-rangsangan yang diberikan kepada diorang supaya diorang itu lebih bersemangat untuk turun ke masjid. Jangan takut. InsyaAllah kami yang ada di sana ketika itu akan sedia membantu diorang jika diorang itu ada menghadapi sebarang kesulitan ataupun masalah. Masya-Allah. Jadi Tuan Haji ini adalah daripada Darussalam Haji dan juga Umrah ya. Jadi di bawah kata orang
kawalan ataupun kendalian tuan sendirilah, berapa jemaah haji daripada negara Brunei Darussalam yang di bawah Darussalam ini? Okey, pada tahun ini alhamdulillah seramai 506 orang jemaah haji yang mendaftar bersama Darussalam Services untuk menunaikan ibadah haji. Oh, jadi 500 500 bukan satu jumlah yang sedikit. Betul. Untuk dikawal selia. Tetapi alhamdulillah pasukan-pasukan yang dihantar oleh pihak pengurusan alhamdulillah memberi kerjasama yang baik untuk mengendalikan jemaah seramai 506 orang. Kota kita ini di negara Brunei Darussalam untuk menunaikan ibadah haji setiap tahun diberikan berapa? Okey, kota setiap tahun memang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi sebanyak 1,000 orang. 1,000 orang. Ya. Daripada Darussalam 500 lebih daripada separuh tu maksudnya di sini ya. Alhamdulillah. Oh, jadi dengan adanya cabaran-cabaran yang dihadapi itu, apakah di antara penambahbaikan daripada BIS kita Darussalam sendirilah apa rasa-rasanya yang boleh dilakukan untuk perjalanan haji ke depannya nanti akan semakin lancar? Okey, berkenaan dengan penambahbaikan ini, setiap tahun pihak Darussalam Services akan sentiasa cuba memberi khidmat yang terbaik untuk jemaah-jemaah yang berdaftar bersama syarikat Darussalam Services, sama ada dari segi pengurusan, logistik dan juga penghayatan ibadah. Manakala dari pihak maktab sendiri, alhamdulillah pada tahun ini mereka telah membuat penambahbaikan khususnya daripada kemah-kemah berada di Arafah dan Mina itu. Dorang ekonnya makin kuat, and then keselesaan untuk jemaah berhadap itu alhamdulillah sangat kondusif dan jemaah dapat menunaikan berukuf di Arafah itu dengan selesa. Itulah kalau kita ni lihat daripada pengungsian gambar-gambar di media sosial dan juga pengungsian daripada saudara-saudara kita ni yang mengikuti haji. Kalau kita ni lihat daripada interior dan juga eksterior daripada pengurusan yang disediakan untuk mereka, memang sangat cantik. Memang tidaklah seperti sebelumnya, tapi ada penambahbaikan yang sangat ketara dilakukan di sana untuk keselesaan para jemaah-jemaah haji. Dan jadi mungkin juga dapat dikongsikan ni, apakah di antara kenangan manis seperti yang terindahlah semasa berada di Arafah dan juga di Mina? Kalau bercerita mengenai dengan kenangan indah ataupun kenangan manis ketika berada di Arafah ataupun Mina, dari Arafah dan Mina tu secara umumnya ialah masanya selain daripada beribadah yang memang salah satu daripada rukun haji yang perlu dibuat, di sana pihak kami sendiri dapat meluangkan masa bersama jemaah sendiri. Kadang pada waktu itu kami cuma berukuf, duduk di sana saja menunggu waktu tengah hari ataupun tengah hari sehingga tengah malam untuk keluar untuk menuju balik ke Mekah. Jadi sepanjang waktu itu diisi seperti yang kita tahu berzikir, beribadah, membaca Al-Quran, tapi dalam masa yang sama mengambil peluang untuk mengenal sesama sendiri jemaah tu. Kadang-kadang baurutah kejumpaan yang dorang ini rupanya bersaudara sesama sendiri. Tetapi alhamdulillah itulah kenangan yang tidak dapat dilupakan, berkenal dan bersua dengan jemaah. Maka kalau bercerita tentang Mina ni, mana-mana pun kalau kita tanya pada jemaah haji pada tahun ini, yang paling dorang kenang adalah mungkin berjalan kaki sejauh 6 km. Pasal ketika itu kedudukan kemah memang dekat yang telah disediakan oleh pihak maktab, tetapi untuk masuk balik ke dalam kemah selepas melontar mengambil perjalanan sejauh dalam 5 km. Jadi pada masa itu mau indah mau paksa diambil tujuan, diikut tujuan jalan itu. Kebanyakan lagi ada dari kalangan orang-orang yang berumur, orang yang berkursi roda. Ini yang perlu kami jaga sepanjang perjalanan. Pasal bukan kita ni saja, dalam masa yang sama jemaah-jemaah haji dari negeri lain pun turut melontar juga. Dan durang ini pun perlu juga kami lihat supaya indah berapa orang akan mengacau perjalanan jemaah kita ni, melambatkan urusan untuk balik semula ke dalam kemah. Betul. Jadi memandangkan pun mereka pun melaksanakan perkara melontar ini tadi dan banyak pekerjaan-pekerjaan haji yang lainnya. Betul. Jadi kita ni kata orang bertimbang rasa jugalah dengan jemaah-jemaah haji yang lainnya pada masa yang sama juga kita melihat juga kemaslahatan para jemaah haji negara kita di Brunei Darussalam, untuk mereka yang berusia, untuk mereka yang berumur, berkerusi roda dan juga sebagainya. Macam mana kebajikan mereka yang dijaga di sepanjang mereka melaksanakan
segala manasik haji ini tadi ya. Baik, berbalik semula kepada tajuk kita pagi ini, amanah dan juga ibadah. Jadi sepanjang 30 hari lebih kuranglah ya lamanya berada di tanah suci. Kita tanyakan dulu bagaimana kondisi kesihatan Tuan Haji pada ketika itu dan seterusnya para jemaah haji pada ketika itu. Alhamdulillah. Disebabkan kita ni pun tahu di sana cuacanya memang jauh berbeza daripada kita ni. Di Brunei kita ni cuma mungkin merasa paling maksimum 40 degree, 42. Tapi di sana setiap hari yang harus kita ni tempuhi cuacanya untuk berjalan ke masjid itu antara 47 ke 55 degree Celsius. Artinya istilah orang kita ni menjamur baju tu 10 minit 15 menit kering tu sudah. Ada kawan merista katanya berjalan di luar kalau berangin macam hair dryer. Itu memang betul. Tapi memang ada juga saya melihat daripada media sosial di mana beliau waktu itu lupa untuk memakai selipar dan tiba-tiba dia berjalan kaki di jalan tersebut dan kakinya melecur. Jadi sepanas itulah cuaca di sana lah. Jadi memang sangat mencabar dan sangat juga mencabar, ya. Kita ni perlu juga menjaga mentaliti kita ni dan juga kesihatan kita ni lah. Jadi sepengalaman Tuan tadi berkenaan dengan kondisi kesihatan sepanjang berada di sana. Alhamdulillah kita ni kena antar untuk mengerjakan ibadah haji ini bukannya kena antar cuma itu saja. Tetapi alhamdulillah kerajaan kita ni juga ada mengantar medical team kita ni yang ditugaskan khusus untuk merawat jemaah-jemaah haji kita ni ketika berada di sana tu. Walaupun dalam jumlah rasionya tu sedikit sebenarnya, tetapi alhamdulillah dengan berkat kerjasama daripada bahagian perubatan negara Brunei Darussalam yang dihantar untuk bertugas ke sana, diorang dapat menjalankan tugas dengan tuntas ataupun dengan baik sekali. Dapat mengendalikan kondisi jemaah yang mungkin ketika tu yang paling common berlaku adalah demam, selisma, batuk, sakit leher. Itu memang setiap hari kalau kita ni lihat medical team punya laporan ataupun dorang punya tempat ruang menunggu memang ada jemaah yang berjumpa dorang. Okey. Dan letih memang adalah letih ya. Letih itu memang ada, tetapi itulah namanya amanah untuk menjalankan tugas yang untuk melayani tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mengatasi keletihan ini tadi apa yang Tuan lakukan? Mungkin ada semacam persiapan sebelum kah? Ataupun ada mengambil vitamin ataupun berehatnya macam mana? Terpulang kepada individu sendiri. Ada di antara kami sebelum dihantar di sini tu rajin sudah jogging. Seminggu 2 minggu tu jogging untuk membiasakan pasal di sana kita ni banyak berjalan. Banyak berjalan ya. Banyak berjalan supaya orang kaki tu indah terkrem. Average ataupun purata perjalanan sehari itu berapa kilometer? Okey, sehari itu kalau dilihat daripada statistik jam lah. Statistik jam. Antara 15 km ataupun 20 ke 30 ribu step sehari. Masya-Allah. Pasal perjalanan dari hotel ke masjid sudah berapa ribu. Dan kemudian balik lagi. Kemudian itu yang dibuat sepanjang 5 waktu secara akumulasinya memang akan mencapai 20,000 30,000 step ataupun 15 kilo. Belum lagi kalau berjalan ke sana kemari, akan berjumpa saudara di hotel sana, ada jumpa kawan-kawan. Tapi alhamdulillah memang mengamalkan budaya sehatlah di sana. Okey. Mekah ku ceria ni orang kita ni. Alhamdulillah ya. Sebelum diterbangkan, tapi memang Tuan tahulah ya, Tuan ditugaskan untuk tahun ini dihantar menjadi pegawai rombongan haji ini ya. Alhamdulillah memang selalunya kalau setiap syarikat dorang akan melantik pegawai-pegawai dorang akan diberi tahu terlebih awal untuk membuat persiapan daripada segi psikologinya untuk pasal dorang dihantar sana tu untuk bukan sekadar dihantar cuma tu saja. Pasal kita ni pun tahu di sana tu peluang untuk kita ni melakukan amal ibadah. Macam sembahyang apa. Tapi jangan lupa di samping itu tujuan utama di sana tu untuk menjalankan tugas kita ni sebagai pegawai yang dilantik untuk menjaga dan mengawal jemaah kita ni untuk berada. Jadi Tuan Haji tahu dilantik Syawal bila tu? Selalunya kena bagi tahu selalunya dalam 3 bulan atau 2 bulan sebelum itulah. Jadi dapat membuat persiapan itu maksudnya. Betul. Tapi ada yang lebih membuat persediaan awal, orang makan vitaminnya di sini. Even di sana pun farmasi, di sana banyak farmasi
membeli suplemen-suplemen untuk menguatkan daya tahan badan orang menghadapi cuaca yang panas amat. Okey, faham. Jadi mungkin juga dapat dikongsikan apakah di antara harapan musim haji yang akan datang? Harapan itu sama saja benar tahun-tahun. Apa yang kami mahukan adalah terutamanya penambahbaikan dari segi kemudahan fasiliti terutamanya di Arafah dan Mina. Pasal pada tahun ini minta maaf cuma dalam untuk menampungi 1000 itu fasiliti tanda satu tidak berapa mencukupi. Tapi alhamdulillah jemaah faham keadaan itu dan kami sendiri pun faham perkara itu di luar bidang kami dan disediakan oleh Umat Atap dan kami pun selalu bercakap pada jemaah agar kita ni sentiasa bersyukur apa yang telah disediakan oleh pihak Maktab ataupun pihak Kerajaan Arab Saudi. Namun jika diberi peluang untuk membuat penambahbaikan atau adalah antara salah satunya dan juga kemudian keberkesanan daripada segi pelaksanaan platform e-Hajj itu. E-Hajj itu adalah di mana apabila jemaah sudah mendaftar, kami terpaksa memasukkan data-data ke dalam platform e-Hajj yang telah disediakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Jadinya ia kadang-kadang mengambil masa yang panjang ataupun kita ni pun tahu beza masa Brunei dengan Saudi 5 jam. Tani berehat sudah, dorang baru bekerja. Tani bekerja, dorang berehat. Jadi kalau boleh biar ada kesinambungan. Awal ni kami bagi jawapannya awal itu juga. Tapi alhamdulillah setakat ini tiada ada sebarang pun masalahan yang berat yang dihadapi, semuanya dapat ditangani dengan baik. Masya Allah ya. Jadi kedepannya kita mendoakanlah mudah-mudahan pekerjaan untuk melaksanakan ibadah haji ini akan lebih lancar lagi, akan lebih baik lagi dan diberikan kemudahannya khususnya para jemaah haji negara kita ni Brunei Darussalam, bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam untuk melaksanakan ibadah haji mungkin untuk musim haji tahun 1447 Hijrah ini nanti ya. Jadi kita ingin mengucapkan syabas dan juga tahniah. Kita ucapkan buat Yang Mulia Tun Haji Abdul Aziz bin Haji Abdul Rahman kerana berperanan tahun ini ya dalam sama-sama memastikan para jemaah haji negara kita ni Brunei Darussalam ini dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna dan kita mengharapkanlah segala perkongsian sebegini akan hendaknya memberikan suntikan inspirasi kepada orang-orang kita ni bahawa segala persiapan ya segala apa kata orang segala-galanya lah untuk memastikan kelancaran itu sebenarnya diambil perhatian dan juga dititik beratkan untuk memudahkan kita ni melaksanakan ibadah haji ini tadi. Jadi ada lagi yang ingin disampaikan di penghujung ini Tuan Haji? Setakat ini indah pulang ada itu sudah. Itu sajalah ya. Jadi insya-Allah jika ada perkongsian lain lagi nanti kita akan bersama mungkin dengan tajuk yang lain pula ya. Jadi Assalamualaikum Tuan Haji. Jumpa lagi. Jumpa lagi.